Okay, hari ini kita lihat satu lagi soalan BM Jun 2020. Okay, BM Jun 2020, soalan yang keluar dalam bahagian karangan ialah soalan ini. Anda ingin menyertai pertandingan syarahan. Okay, selepas banyak tahun keluar format syarahan. Jadi format karangan masih penting. Walaupun daripada 5 soalan, satu je keluar format. Okay, tajuk syarahan tersebut ialah kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Tulis teks syarahan tersebut selengkapnya. Okay, selepas pelajar SPM baca soalan, what is the first thing you must do? You must highlight keywords. If not, you are going out of topic. Okay, so highlight apa? Highlightkan ini. Keyword kita hari ini ialah kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Satu lagi tak boleh lupa, kita tak boleh lupa yang ini adalah format syarahan. Format juga kena betul. Okay, highlightkan. In exam, this is something that you must do. Any subject, you kena highlightkan keyword. Dan kena baca soalan 2-3 kali sebelum mula menulis. Dan malah ketika menulis, after the second paragraph or third paragraph, rujuk soalan sekali lagi. Jangan soalan tu masuk dalam meja, bawah meja, tak boleh. Kena letak atas tu, tengok supaya kamu tidak keluar tajuk. Okay? Alright, apakah isi-isi? Bagi kamu kena cari 5 isi. What did you say just now? Meningkatkan taraf hidup. Seorang pelajar saya kata meningkatkan taraf hidup. What did you say? Memudahkan pekerjaan manusia. Kalau kamu cari isi kecil-kecil macam ni, your karangan is not going to be pro. No way is going to be pro. Jadi kamu kena fikir dengan menggunakan the power of P. Okay, kepentingan sains dan teknologi nombor 1 kamu boleh tulis dalam bidang pertanian. Bagaimana pertanian maju kerana sains dan teknologi. Jentera-jentera maju. Cara penanaman, biji benih, baja. Semua ni teknologi atau tidak? Semua ni adalah teknologi. Tapi kamu tidak fikir macam ni. Kamu masih fikir meningkatkan taraf hidup, memudahkan kerja harian. Itu sesuai untuk UPSR lah. For your level, you cannot write like that. Okay? So, nombor 2. Selain makanan, bidang yang penting bagi manusia ialah perubatan. Tengok sains, kemajuan sains dan teknologi bagaimana memberi sumbangan kepada bidang perubatan. Untuk mencegah penyakit, untuk mengubati penyakit, untuk merawat kanser, untuk merawat pelbagai jenis penyakit yang melanda manusia di seluruh dunia. Satu saja setakat ni kita gagal COVID-19. Itu pun kita akan berjaya. Okey? Selepas kajian, maklumlah manusia akan terus mati sehingga kita dapat vaksin. No choice. Okay, we are in a no choice situation. Sebab tu kita jaga kita. Perubatan. Satu lagi bidang sains, kemajuan sains memainkan peranan yang penting ialah bidang pendidikan. Bukan saja bidang pendidikan yang saya maksudkan ni bidang pengajian dalam talian, online learning, tetapi dalam semua bentuk, dalam internet, meletakkan bahan-bahan maklumat, informasi dalam internet, e-learning, e-libraries, semua ini merupakan hasil daripada kemajuan sains dan teknologi yang membantu dalam kehidupan manusia. I'm not talking anything out of kehidupan manusia. Correct, huh? But I'm not taking small ideas like you. Okay, I'll go one bidang. One paragraph, one bidang. Okay, apa bidang lain? Satu lagi penting ialah bidang perhubungan. Perhubungan ialah komunikasi. Bidang komunikasi, saya yakin kebanyakan pelajar dia, seluruh karangan dia hanya akan tulis tentang iPhone ataupun dia punya kemajuan internet dan telecommunication. See, some students will be focused too much on telecommunication. Telecommunication, you should write only one paragraph. One paragraph logic. Tak boleh seluruh karangan ditulis internet, maknanya you punya understanding tentang science dan teknologi very limited. Okay, what's the difference between science and technology? What is science? What is technology?
In my diary, I wrote a formula how to find a vaccine for COVID-19. I keep it in my house. You curi my diary, you open a factory and produce the vaccine. So who has the science? I had the science, but you use the technology to produce the product. So science dalam buku biasanya, dalam buku, teori-teori dalam buku. Technology is about industry lah. Industry, how to make it in a big way. Itu semua industri. Tapi permulaannya ialah science. It all starts from science. Okay. Bidang apa? Sekarang minda kamu buka sikit kan? You tak fikir isi kecil-kecil kan? Okay, sekarang bagi idea lain. Bidang apa? Just think about the P. Semua bidang ini bermula dengan P. Saya bagi pertanian, perubatan, pendidikan, perhubungan, lagi. Kebanyakan wang dibelanjakan oleh negara-negara di seluruh dunia untuk bidang apa? First bidang, terutamanya kalau mereka negara itu berada di zon-zon yang berbahaya macam Israel, macam Amerika, macam China, macam negara yang dekat dengan China, Korea Selatan, Jepun. Bidang apa dia belanjakan banyak duit? To protect their country. Pertahanan, bidang yang sains dan teknologi sangat-sangat maju. Bidang pertahanan. Okey, kita ambil beberapa bidang lain supaya kamu nampak yang sains dan teknologi ini sebenarnya melibatkan semua bidang penting dalam kehidupan manusia. Okey, what else? Perindustrian, very good. Kita buka kilang besar-besaran. Semua jenis kilang daripada pemprosesan makanan, pakaian, kereta, telefon, peralatan elektrik, semua ini memerlukan sains dan teknologi. Bukankah lebih kemas saya tulis karangan kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia berdasarkan bidang-bidangnya? So totally different from what you were thinking just now. Before the session, you were thinking differently, correct? I'm asking you to, okay? Jadi, fikiran kamu mesti berdasarkan macam ini. Saya buka, walaupun soalan ini sudah keluar, apa yang kita boleh belajar ialah cara kita berfikir ketika mencari isi, sometimes no good. It won't bring us to write an excellent essay. Because the way you start to think is already wrong. Okay? Okay, bidang lain? Makanan ada, kesihatan ada, sains dan teknologi dalam bina apa? Jadi, it starts with P lah. Very important bidang. Bidang yang mengalami masalah yang teruk sejak 3-4 bulan yang lalu kerana COVID-19. To bring pelancong we need kapal terbang. Bidang pengangkutan begitu penting. Penciptaan kapal terbang, penciptaan kereta dan semua jenis peralatan pengangkutan yang penting dalam dunia. Bidang pengangkutan. See, now you have more than enough idea because you took thinking in the right direction. Inilah kesilapan kebanyakan pelajar dan inilah purpose video saya. Saya buat video ni untuk buka minda kamu think different. But you are still the same. Okay, siapa boleh tambah satu lagi? Kamu dah dapat banyak bidang. Kita dah cover banyak bidang yang penting. Daripada makanan, perubatan, pendidikan, perhubungan, pertahanan, perindustrian, pengangkutan. Apa lagi bidang? I saw an advertisement. The latest iPhone can keep 60 million songs. 60 million, right? Yeah, 60 million songs inside your iPod. So ini bidang apa? This one no need to use P lah. No need to use P. Bidang apa? Satu lagi bidang yang penting untuk manusia ialah bidang hiburan. Okay?
kepentingan sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, hiburan itu penting. Jangan anggap hiburan tak penting. Hiburan sangat-sangat penting, terutamanya untuk mengurangkan stres yang dialami dalam kehidupan hari ini. Kehidupan hari ini penuh cabaran, penuh pelbagai masalah. Jadi manusia cepat stres. Jadi untuk mengatasi stres kita perlukan hiburan. And somebody listening to music or anything, should you complain? I don't complain. When anybody is happy doing anything, I got no issue. I just want people to be happy. If you found a way to be happy, very good. Because that is the most difficult thing. It's going to be more and more difficult in the time to come. So be happy in whatever you do. I'm happy making videos. Okay? Thank you. Anything you want to ask? Hey Kisha? Nothing? Yes, Eli? Tak ada, memang tak ada salah. Okey, kalau karangan sains dan teknologi, pengenalan mestilah gempa kan? Ya, pengenalan mesti gempa. Okey, apa nak tulis dalam pengenalan? Just settle this before I let you go, you settle this for me. Isi sudah tahu, kepentingan. Isi ialah kepentingan. Apa yang boleh ditulis dalam pengenalan dan dalam penutup? Apa tema kamu dalam pengenalan? Which angle you want to take? Simple angle ialah kehidupan manusia pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu macam mana kehidupan manusia? Kamu boleh ceritakan sedikit sebelum sampai kepada teknologi dan bagaimana teknologi telah membawa pelbagai kebaikan. Dalam pelbagai bidang manusia dapat kebaikan. Dalam penutup, penutup very important. Memang kita rumuskan, semua ni kita rumuskan dalam penutup. What we must tell in penutup? Technology got two problems. One, it cannot go backward. Technology will only become better. Tomorrow morning you wake up, Facebook will be better. You wake up tomorrow morning, Instagram will be better. You wake up tomorrow morning, iPhone will be better. It cannot go back. Yes or no? Nombor satu. Nombor dua, problem dengan teknologi ialah teknologi can be used to do good or bad things. So what is your suggestion? Kesan negatif kalau kita salah guna teknologi, jadi manusia mesti bertanggungjawab. Kamu kena tulis kerana manusia is already very empowered, you know. Technology very high, tapi sikap manusia kalau tak berubah, dia akan gunakan teknologi untuk buat perkara yang tidak baik, yang menghancurkan kehidupan manusia. So apa cadangan kamu dalam penutup? Technology must go together with responsibility. Jadi kamu kena tulis tanggungjawab. Tanggungjawab manusia dalam mempergunakan teknologi. Bukan mempergunakan saja, malah dalam mencipta. See, now they're going for 5G, 6G, even 7G. Kalau 7G, 6G membawa keburukan kepada manusia, is it necessary? Can we stop our G? Can we stop or not? Can we consciously, human being, make a decision? Okay, this 5G is enough for us. Why must go some more? We can do other things. Okay, we must decide how many cars we want in the world, how many computers in the world. We cannot be simply having producing. We have to decide. We are 8 billion people. How many cars do we need? How many computers do we need? How many telephones do we need? We have to decide. We are responsible human beings. Jangan kerana ada teknologi pakai hantam saja. Mana nak buang barang-barang tu, kita terpaksa pergi planet lain. Okey, sebab di bumi sudah tak ada tempat. Sampah begitu banyak. Okey, faham? Jadi saya mulakan dengan zaman dulu, lepas tu saya tunjuk perkembangan sains dan teknologi, penutup saya tulis, saya rumuskan kepentingan dalam penutup, lepas tu saya kata manusia mesti bertanggungjawab kerana tanpa tanggungjawab, without responsible citizens, we cannot have technology. No point having greater technology. Understood? Think properly next time. Okay? Thank you.